Annie dan Jessica Andrew cuba menghubungi ibu diorang yang telah meninggal dunia kerana penyakit kanser. Dan percaya tak kalau aku bagi tahu yang diorang sebenarnya berjaya menghubungi ibu diorang yang telah meninggal tu? Nak tahu macam mana diorang cuba hubungi ibu diorang tu? Jom. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel kami, Increase World. Dan kalau korang berminat dengan konten-konten yang mistik, misteri, seram, jenayah dan seumpamanya, korang bolehlah subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami tiap-tiap minggu. Okey, untuk konten kali ni, mana-mana research yang aku cuba buat untuk nak tahu pasal cerita ni, kisah ni, dia biasanya dia orang memang akan cerita apa yang jadi, and then dia orang baru dia orang cerita kejadian-kejadian sebelum tu yang mengundang kepada kejadian tu. Tapi sebab aku nak cuba sampaikan cerita ni secara misteri, so aku akan tukar sikit. Aku akan ceritakan kejadian-kejadian yang berlaku sebelum-sebelum tu dulu, and then baru akan bagi tahu ending dia. So harap korang terhibur, dan tanpa membuang masa lagi, jom kita ke video yang seterusnya. Pada tahun 1986, Annie dan Jessica Andrew adalah dua orang remaja yang baru saja kehilangan ibu mereka kerana penyakit kanser. Kematian ibu mereka ni sebenarnya agak mengejutkan diorang sebab kematiannya agak tiba-tiba dan diorang amat rapat dengan ibu diorang. So benda ni bagi tamparan yang hebat je lah untuk Annie dan Jessica Andrew. Dan memandangkan ibu diorang telah meninggal, so Annie dan Jessica Andrew ni tinggal bertiga saja dengan ayah diorang, Brian Andrew. Brian Andrew ni sebelum kematian isteri dia pun dia memang seorang yang sangat hardworking, tapi setelah kematian isterinya membuatkan Andrew terpaksa lebih bekerja keras untuk membawa lebih income kepada family diorang sebab sebelum ni diorang working parent, so dua-dua bekerja. Dengan Brian yang asyik keluar bekerja, menjadikan Annie dan Jessica Andrew ni hampir boleh dikatakan hampir 24 jam dekat rumah berdua sahaja. Kalau Brian kat rumah pun sebenarnya untuk just balik, rehat, dan then pagi esok Brian akan keluar pergi kerja balik. So keadaan ni membuatkan Annie dan Jessica lebih rindu dekat ibu diorang sebab sebelum ni diorang sangat-sangat rapat lah dengan ibu diorang. Ibu diorang tu ada juga kat rumah, so diorang banyak bercerita, remaja perempuan kan. Disebabkan sering ditinggalkan berdua dan terlalu rindu kat ibu diorang, Annie dan Jessica Andrew ni telah buat keputusan satu hari untuk cuba main permainan Spirit of the Coin untuk cuba menghubungi ibu diorang yang telah meninggal. Dan mereka mengaku pun yang diorang tak mengharapkan apa-apa sebenarnya daripada permainan yang Spirit of the Coin ni, tapi diorang cuma nak rasa some connection je dengan ibu diorang. Itu je. Dan bagi yang tak tahu, Spirit of the Coin ni ialah permainan yang kalau kita macam seolah-olah kita cuba menghubungi alam gaib lah. Dia akan ada satu kertas dan ada huruf A, B, C, D sampai Z, kemudian nombor 0 sampai 9. Lepas tu ada yes and no, dan duit shilling akan diletakkan di tengah. Dan kita akan bercakap lah, letak jari masing-masing berapa orang yang ada yang main permainan tu akan letak jari kat situ, dan akan mainlah bercakap dengan ada mantra dia, and then kita akan, lepas dah cakap tu kita akan tanya kalau dia tak kat situ, dan duit shilling tu nanti akan bergerak pergi kat huruf tu membentuk satu perkataan ataupun jawapan sama ada yes, no dan apa-apalah yang mainan ni. So Annie dan Jessica pun main permainan tu macam biasa, dia orang cuma tanya, mak ada kat sini tak, mak buat apa tu mak. So basically dia orang tak dapat apa-apa, tapi overall dia orang cakap dia orang cuma dapat lepaskan rindu dekat mak dia orang lah. Itu je yang dia orang dapat masa tu. Dan so dia orang simpan balik papan Ouija board tu. Dia orang naik atas siap-siap nak tidur. Masa dia orang tengah baring-baring nak tidur tu, dia orang tiba-tiba terdengar macam bunyi ketukan tau, dekat dinding dalam bilik dia orang. Dalam bilik Annie sebenarnya, dia orang tidur berasingan. So Jessica pun terdengar ketukan tu. Dia bangun, dia pergi kat bilik Annie. Dia tanya dekat Annie macam,
Ni kau dengar tak bunyi ketuk tu? So Amy pun macam, ya, aku pun dengar. So, dan diorang ingatkan itu adalah roh ibu diorang yang datang jenguk diorang sebab diorang baru lepas main permainan Spirit of the Coin tu. So, diorang tak takut, diorang gembira dan diorang cuba bercakap-cakap dengan mak diorang pun. Dan actually diorang ada dapat jawapan lah, dapat reply daripada soalan diorang tu, cumanya sekadar ketukan je lah, diorang tak dapat dengar suara atau apa-apa. So diorang cakap macam, mak tengok kita orang ke, mak jaga kita orang ke, mak buat apa tu. Soalan-soalan yang basic lah kita akan tanya kalau nak cakap boleh dengan orang yang dah meninggal. Brian belum balik lagi masa ni. So selepas beberapa ketika, masa Brian balik rumah, Annie dan Jessica Andrew ni berlari turun pergi jumpa ayah diorang dan bagi tahu terus yang ibu ada datang melawat kita orang tadi. Kita orang cakap, kita orang tanya macam mana boleh jadi, kita orang main Spirit of the Coin, sebab itulah ibu datang semua ni. So diorang ceritakan semua dia, diorang tak takut, diorang happy dan diorang bagi tahu semua benda dekat ayah diorang. Brian ni seorang yang agak skeptikal, yang sangat-sangat skeptikal lah sebenarnya. So dia tak percaya pun yang pasal benda ni, pasal bunyi ketukan atau apa-apa pun. So dia cuma terfikir masa tu, dia tak marah, tapi dia terfikir yang anak-anak aku tengah sedih kot ni. Dia fikir macam itu mungkin tahap dia orang tengah bersedih atas kematian ibu dia orang. So dia orang mereka cerita macam tu. Tapi Brian tak cakap apa-apa, dia just cakap dekat anak dia macam, okay, aku tahu mak memang jaga kita. So, tak apalah, korang tidur dulu, nanti esok pagi ke bila ke kita akan bincang balik pasal benda ni. So Annie dengan Jessica pun nak tidur, Brian pun tidur. Dan ketukan ni sebenarnya berlarutan hinggakan sampai satu tahap dia mengganggu tidur Annie dan Jessica ni, sampaikan dia orang tak boleh nak buat apa, asyik dengar bunyi ketukan tu je. So pada masa tu dia orang dah terfikir yang betul ke ni mak kot, sebab mak dah macam kacau kita dah ni, kita nak pergi sekolah, tidur tak cukup. Dan bila tiap-tiap kali dia orang cuba bagi ayah dia orang dengar bunyi ketukan tu tak pernah bunyi pun. Macam bila ketukan tu bunyi je, dia orang panggil ayah dia orang, dan ketukan tu diam, ataupun dia orang duduk itu, dia orang cuba cakap dengan ibu dia orang, so ketuk, bunyi ketukan tu tak akan muncul pun. So ini menguatkan lagi keyakinan Brian yang anak-anak dia ni sebenarnya tengah mereka cerita, sebab dia tak pernah dengar kan. Dan tiap-tiap kali dia orang keluar, bila rumah tu kosong, bila dia orang balik rumah je, dia orang akan nampak ada perabot berubah sikit, macam pinggan dekat tempat yang tak sepatutnya. Benda-benda yang kecil-kecil tapi kita akan perasan lah. So Brian dia akan, one day dia panggil terus anak dia cakap dia terus macam yang, aku tahu korang yang buat ni, so aku rasa korang dah kena stop dah ni, benda ni tak sihat tau. Aku tahu korang rindu mak, aku pun rindu dekat mak, tapi ini bukan cara dia kita nak tunjukkan rindu kita dekat mak lah. So Annie dengan Jessica masa tu dia cuba bagi tahu, tak ya, bukan, benda ni bukan kita orang yang buat. Tapi Brian tetap dia tak percaya, dia macam, ya, whatever, cumanya aku harap korang stopkan lah buat benda-benda ni. So benda ni buatkan Annie dengan Jessica rasa lagi terasing. Sebab dia orang tak tipu pasal bunyi ketukan tu. Dan bila ayah dia orang sendiri tak percaya kat dia orang, buatkan dia orang rasa macam down lah. Dan satu petang, masa dia orang tengah duduk Brian kat tempat kerja, dia orang terdengar bunyi ketukan tu, cuma kali ni ketukan tu tak datang daripada bilik Annie, sebab selalunya ketukan tu akan datang dari bilik Annie lah, kebiasaannya. Kali ni tak datang dari bilik Annie, dia datang daripada bilik bawah tanah tu, basement, tempat dia orang main pejabat tu. So Annie dengan Jessica masa tu dia orang rasa macam nak pergi tengok, dan dia orang cuba pergi. Dan bila dia orang sampai je dekat depan bilik bawah tanah tu, dia orang turun, bunyi ketukan tu hilang. So dia orang macam, okay, tak apa kot. Tapi bila dia orang pusing je dan dia orang tengok dekat tangga untuk nak naik daripada basement tu, dekat tepi tu ada tulisan dalam dakwat warna merah yang bertulis, come and find me. So benda tu seolah-olah macam, okay, ini bukan mak lah, sebab cara tulisan tu seolah-olah macam mengejek dia orang lah. Datanglah cari aku, kau boleh ke cari aku, macam tu lah. So ini macam confirmkan yang
Ini bukan mak kita. Ini benda lain. Ini satu roh jahat yang lain yang kita terpanggil masa kita tengah main permainan Spirit of the Coin tu. So, dua orang anak perempuan ni, budak perempuan ni berlari keluar rumah, terus pergi rumah jiran diorang. Diorang hysterical lah, diorang macam, tolong ada orang kat rumah, dia ada benda kat dalam rumah ni, ada itu ni. So, jiran diorang cuba tenangkan diorang dan cakap, okey tak apa, korang boleh stay rumah dulu sampai tunggu ayah korang balik. So, lewat petang tu, masa Brian ni balik daripada kerja, on the way nak sampai rumah dia tu, sampai kat rumah jiran dia. So, jiran dia bila dia masuk, dia dekat lorong rumah dia, jiran dia lambai tangan, panggil dia. Dan Brian pergi kat jiran dia. So, jiran dia pun cerita yang macam ni, budak anak-anak kau datang rumah aku tadi, dia orang bagi tahu cakap macam ni. So, Brian bila dia dengar je benda tu, dia terus macam kecewa sebab dia rasa macam anak-anak dia dah mula kacau orang lain pula dalam fantasi dia orang ni. So, dia orang pergi tengok. Bila dia pergi tengok dekat basement, masuk dengan jiran dia tu sekali, dengan Amy dan Jessica. Dia sampai kat basement tu, bila ayah dia nampak dia, tulisan warna merah tu, kalau tak salah aku, dia tulisan tu menggunakan sos ke ataupun dakwat yang cat macam tu lah. So, Brian bila dia tengok benda tu, dia beralih terus ke anak-anak dia dan dia cakap macam, korang dah mula nak rosakkan barang-barang kita ke sebab nak realitikan korang punya fantasi ni. So, Annie dengan Jessica terkejut. Dia orang cakap, tak ya, takkan kita nak buat macam ni. Ini betul bukan kita orang buat. So, ayah dia cakap, okey dah, tak apa, cukup. Benda ni takat ni je. Esok korang kena pergi kelas kaunseling. Aku dah tak nak dengar lagi dah apa-apa. Dia minta maaf kat jiran dia balik. Dan Annie dan Jessica pun pergi ke kelas kaunseling tu. Dan selepas Annie pergi dengan Jessica pergi kelas kaunseling tu, sebenarnya ketukan tu berhenti lah untuk untuk seminggu dua macam tu lah. Tak ada lagi bunyi ketukan. So, Brian rasa lega sikit. Dia macam, okey, maksudnya kaunseling tu berjaya lah, berkesan. Dan Annie dengan Jessica pun sampai akan terfikir macam, mungkin ke kita yang terfikir-fikir terlalu rindukan ibu sampaikan kita mereka cerita dia tu. Tapi satu hari, masa Annie dengan Jessica ni tengah duduk kat rumah, Brian masih lagi kat tempat kerja macam biasa, dia orang terdengar lagi bunyi ketukan tu. Cuma kali ni datang daripada bilik Annie. Kebiasaannya kadang-kadang dia orang buat tak tahu je bunyi ketukan tu. Tapi sebabkan dah lama tak bunyi, dan bila tiba-tiba bunyi balik, so Annie dengan Jessica ni terkejut. Dia orang pandang satu sama lain. Dan dia orang, jom kita pergi tengok kali ni, sebab dia orang pelik. Sebab dia orang pun dah mula syakkan diri dia orang depan dengan masa tu. So bila dia orang naik je, dia orang buka je pintu bilik Annie. Tertulis kali ni dengan tulisan besar dekat dinding. Tertulis, I'm back, come and find me. Itulah. So sekali lagi macam biasa, Annie dengan Jessica terus berlari keluar rumah, pergi rumah jiran diorang, bagi cerita kat jiran diorang. Dan ayah diorang petang tu, Brian balik, jiran dia panggil, ceritakan dekat Brian. Dan kali ni Brian marah. Dia dah tak tahan lagi dah. Dia macam, korang betul ke ni? Macam ni, takkan macam ni kau nak buat kat aku? Dah diam lama dah kan? Bukan macam tu. Tapi so kali ni Brian suruh anak-anak dia tunggu kat depan ni. Dan dia cakap, tunggu kat sini, aku masuk, aku akan buktikan yang tak ada apa pun yang korang takut sangat-sangat ni. So Brian masuklah rumah. Dia naik atas sebab dia orang dah beritahu dekat bilik Annie benda tu. Bila dia buka je pintu, dan Brian pun terkejut sebenarnya. Bukan sebab tulisan tu, tapi sebab pada pandangan Brian, dekat sudut bilik tu, sebelah almari Annie, ada seorang lelaki tengah berdiri pakai baju bekas isteri dia dengan makeup kusut dia, makeup bodoh tu kan, macam makeup clown macam tu kot barangkali, dengan rambut palsu dan tengah pegang kapak, tengah tersenyum tengok Brian. So baju yang dia pakai tu adalah baju bekas isteri Brian yang telah meninggal tu. So Brian terkejut pada masa tu. Tapi Brian ni bukanlah orang yang cepat takut kan. So, tapi dia terkejut. Cuma dia, sebab terkejut tu, dia terus lompat pergi. Dan Brian dengan lelaki ni bergelut sekejap. Sampailah lelaki ni terlepas. Dia lari masuk bilik bawah tanah balik. Dan Brian ni cuba kejar. Tapi masa dia tengah kejar tu, dia terfikir macam yang dia tak nampak dekat bilik bawah tanah tu sekejap lagi gelap. Dan orang tu tengah pegang kapak. So
benda tu, situasi tu agak bahaya lah bagi dia. So dia terus keluar rumah, dia menjerit dekat jiran dia, tolong kau polis, ada orang dekat dalam rumah aku. Dan dia setir dengan anak-anak dia kat depan tu sampai polis datang. Bila polis datang, polis buat pencarian daripada atas sampai bawah, keseluruhan rumah dicari, dan polis tak jumpa siapa-siapa pun. Walaupun Brian dekat situ dan dia tak nampak siapa-siapa keluar pun dari rumah dia. So Brian agak terkejut lah. Dia macam, saya tak tipu tuan, tadi memang ada, saya bergelut lagi dengan orang tu. Dan polis tu akan cakap macam, let, tenang, macam aku bukan tak percaya cakap engkau, cumanya sekarang dia dah tak ada, so kita orang tak boleh buat apa-apa. So polis pun cadangkan dekat Brian, okey macam ni, sebelum kita orang dapat tangkap suspek ni, apa kata Brian dengan anak-anak pergi tidur dekat rumah saudara yang mana dekat-dekat sini. So Brian pun, dia orang, polis teman dia orang masuk rumah, ambil barang-barang dia orang, dia orang keluar dan dia orang tinggal rumah saudara dia orang. Brian dengan anak-anak dia tinggal lebih kurang 2 minggu dekat rumah saudara dia orang ni. Dan pada masa 2 minggu dia orang tinggal kat situ tu, Brian sebenarnya dia rasa agak bersalah dengan anak-anak dia sebab dia tak percaya dekat anak-anak dia, cerita anak-anak dia. Dia in fact minta maaf lah dekat anak-anak dia. Dan dia anak-anak dia pula trauma sebab bila tahu yang ayah dia orang jumpa orang bukannya roh. Lepas 2 minggu, Brian rasa macam dah lama sangat dah setia rumah orang, macam dia pun segan. Rasanya mungkin kan suspek. Polis tak dapat tangkap lagi siapa yang pecah masuk rumah Brian tu. Tapi Brian cakap macam tak apa kot, mungkin dah orang tu dah tak ada kot sebab dah agak lama dah kan. So Brian cakap buat pesan dia orang nak balik. So dia orang packing barang dia orang dan dia orang balik rumah. On the way dia orang nak balik tu, Brian masa dekat nak sampai tu, dia nampak lampu bilik dia dekat tingkat atas tu menyala. So dia macam terfikir macam, polis masuk sampai dalam rumah ke? Sebab sebelum keluar dia orang dah tutup semua lampu dah. So tak sepatutnya ada lampu yang terbuka. So dia fikir ingatkan polis, polis sampai dalam rumah kot, dia orang tunggu kot ke apa ke, polis ada buat search apa-apa ke kan. Tapi tiba-tiba Brian dia tekan brake sebab dia ternampak daripada tingkap bilik dia tu, dalam mana lampu menyala tadi tu, kelibat lelaki yang dia nampak, dia yakin sangat lelaki yang pakai baju tu sebab dia nampak macam tu juga lintas dekat tingkap dia tu. So dia cepat-cepat call polis. Dia orang tunggu kat depan rumah tu untuk pastikan memang tak akan ada siapa-siapa dapat keluar. So polis sampai sebab tak lama pun lah, polis tak ambil masa yang lama pun untuk sampai kat situ. Dan polis terus buat pencarian daripada atas sampai bawah macam biasa, dan dia orang masih lagi tak jumpa apa-apa. Cuma masa polis masuk rumah tu, polis agak terkejut lah sebab dekat dinding-dinding rumah Brian ni ada duit siling banyak ditampalkan dan banyak tulisan-tulisan dengan dakwat warna merah dengan cat yang ditulis macam ugutan lah dekat family Brian ni. So polis cari lagi dan dia orang masih lagi tak jumpa apa-apa. Cumanya seorang polis masa tengah sibuk-sibuk mencari tu, dia orang dah nak give up lah pun sebab tak jumpa. Dia orang ingatkan orang tu dah lepas keluar. Seorang polis tiba-tiba ternampak dekat basement tu, dekat belakang washing machine kot macam tu, ada satu papan yang tekap dekat dinding, papan agak besar lah. Dan bila dia pergi, dia cuba tarik washing machine tu, dia rasa macam susah sangat pun nak tarik washing machine ni, agak senang. Dan bila dia alihkan papan tu, ada lubang yang muat lah untuk seorang lelaki dewasa masuk. Dan bila dia jengah ke dalam, dia ikut lubang-lubang semua, dia orang terjumpa seorang lelaki tengah bersembunyi dalam dinding rumah Brian. Dan daripada siasatan polis, dinding-dinding ni buatkan dia lelaki ni dia boleh pergi berjalan lebih kurang hampir sekitar rumah Brian lah untuk, dan ada lubang-lubang untuk dia mengendap apa yang family Brian ni buat selama ni. Lelaki ni adalah seorang remaja juga sebenarnya, berusia 17 tahun, bernama Daniel LaPlante. Daniel LaPlante. Dan masa polis gari dia bawa dia keluar, Annie tengok orang yang ditangkap ni dan dia nampak macam, aku kenal lelaki ni. Sebab sebenarnya Annie pernah date dengan lelaki ni. Dia orang bukan couple, cuma dia pernah keluar date sekali. Ceritanya dia orang pernah terima panggilan dan Annie tiba-tiba selalu bergayut dengan lelaki ni. Lelaki ni beritahu lah yang dia atlet, dia itu, dia ni, pendek-pendeknya cerita yang awesome lah kan. Dan
bila Annie janji nak berjumpa, bertemu janji untuk kali pertama, bila Daniel ni sampai je, apa yang Daniel cerita dalam telefon tu tak sama langsung dengan peribadi dia. Dia bukannya atlet, dia budak-budak nerd lah sebenarnya, macam tu lah. Tapi Annie tak terus tolak Daniel. Even dia orang keluar pergi makan aiskrim, dating sekejap. Cuma apa yang Annie ni tak tahu, Daniel dia tak dapat terima hakikat yang Annie dah tak nak jumpa lagi dah selepas, tak nak jumpa dia lagi dah selepas tu. So dia pecah masuk kat rumah ini dan tinggal dalam dinding rumah ini. Dan bila dia dengar yang Annie dengan Jessica ni nak main Spirit of the Coin untuk nak hubungi mak dia orang, so masa itulah dapat idea dia nak berlakon jadi roh mak Annie dengan Jessica ni. So ini pada pendapat aku rasa mungkinlah sebab tu kot yang dia pakai baju mak Annie dengan Jessica ni, dengan makeup dengan rambut palsu dia. Aku tak pasti, tapi mungkin dia plan macam kalau budak-budak tu masuk, dia nak jadi macam akulah mak korang. Mungkin lah kot kan, aku tak tahulah. Tapi kalau tak, untuk apa lagi dia nak pakai benda macam-macam tu semua dengan makeup-makeupnya. So itu pendapat aku. Dan tapi ini bukanlah part yang paling teruk dalam cerita ni. Aku rasa part yang paling teruk adalah bila Daniel dah ditangkap dan dia dibebaskan tahun kemudian pada tahun 1987. Daniel ni dah tak lama selepas dia keluar daripada penjara, dia pergi bunuh 3 orang, 4 sebenarnya. Seorang ibu, 2 orang anak dan seorang lagi anak dalam kandungan. Dia dah bunuh dan juga rogol ibu pada kanak-kanak yang tadi. Dan Daniel masih hidup sampai ke hari ini di penjara, dan dia mungkin dibebaskan pada tahun 2033 kalau dia masih panjang umur. So aku tak tahulah kan, tapi kalau aku, bila aku tahu dengar cerita dia ni jadi kat aku, ada orang tinggal dah tinggal dalam dinding aku. And then bila dapat tahu dia mampu untuk bunuh orang pula, so aku rasa macam agak cuak jugalah kalau tanya aku lah kan. Aku tak pastilah korang. So apa pendapat korang? Korang boleh komen kat bawah, dan aku akan cuba baca komen satu persatu dan aku akan balas balik komen korang, insyaAllah. So itu saja daripada aku untuk kali ni. Harap korang semua terhibur. Dan macam biasa, kalau korang berminat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang bolehlah subscribe ke channel kami, Incase World. Dan jangan lupa tekan butang notification sekali supaya korang tak akan ketinggalan video-video terbaru daripada kami tiap-tiap minggu. So itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.